Ini antara visual yang anda saksikan pada ketika ini. Bukan itu saja, kita juga ingin melihat kepada membawa apakah signifikannya pada ketika ini tentang pembukaan sempadan ini. Saya nak bersama dengan Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia, Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Dr. Afzal Nizam. Kita saksikan ketibaan pengunjung pengembara ini dibuka akhirnya di bawah VTL Singapura dan juga Malaysia. Sempadan ini setelah lebih ataupun 2 tahun ya kita tutup dan sebagainya. Apakah signifikannya kepada ekonomi kita, negeri Johor, untuk Malaysia juga, dan juga ini mungkin langkah pertama kita kepada hidup bersama dengan pandemik dan sebagainya. Dr. Afzal Nizam. Okey, betul Najib. Kalau nak cakap tentang signifikannya langkah ini, kalau kita melihat data tourist arrivals ya, ataupun kemasukan pelancong asing, kalau kita melihat data sebelum berlakunya pandemik pada tahun 2019 lah, pada ketika itu kita menerima lebih kurang 26.1 juta pelancong asing. Tetapi daripada jumlah tersebut, pelancong daripada Singapura berjumlah adalah 10.2 juta orang lah. Jadi itu mewakili ataupun nisbahnya lebih kurang 38.9%. Maksudnya lebih 1/3 pelancong asing yang masuk ke negara kita ni pada waktu sebelum berlakunya pandemik adalah datangnya daripada Singapura. Jadi signifikannya adalah sumbangannya kepada sektor pelancongan lah. Dan kita sedia maklum daripada sektor pelancongan ini juga dia mampu untuk memberikan kesan rantaian kepada sektor-sektor yang lain seperti sektor peruncitan, sektor berkaitan dengan perhotelan, sektor berkaitan dengan makanan dan minuman. Jadi saya kira signifikan ekonominya itu jelas ketara. Cuma kerisauan saya adalah apa yang dilakukan di media-media global seperti terdapatnya variant of concern dan sebagainya. Jadi perkara-perkara tersebut kita perlu cakna terhadap risiko penularan wabak COVID-19 ini. Okey, bagaimana Dr. Afzal Nizam untuk kita memahami bahawa kerajaan sebelum ini berjanji tidak akan menutup sempadan atau menutup ekonomi lagi apabila kes meninggi dan sebagainya, kerana kita perlu belajar untuk hidup dengan pandemik ataupun COVID-19 ini. Sudah pasti apabila variant of concern Omicron ini hadir, wujud, tercetus dan sebagainya, kita gusar kerana ini lebih berbahaya dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat bahawa sempadan ini, VTL ini akan menjadi penanda aras kejayaan kita membuka sempadan, kerana tidak boleh selamanya kita menutup sempadan. Penting untuk kita membuka demi kesihatan ekonomi kita juga. Bagaimana untuk kita fahami bahawa titik keseimbangan itu, kalau dalam sudut ekonomi, macam mana untuk mencari titik keseimbangan dalam ketika pandemik ini? Benar, Najib, memang kita tiada pilihan lain tetapi untuk hidup bersama dengan virus ini. Justru dalam hal ini saya kira langkah yang perlu diambil kira adalah berkaitan dengan vaksin. Kita telah pun dengar terdapatnya ura-ura berkenaan booster shot yang akan diberikan dan sebagainya. Saya kira mungkinlah terdapat suatu orang kata peruntukan khas yang akan terus diberi bagi tujuan tersebut. Kalau katakanlah misalnya kata Dapatan Kajian Perubatan mengatakan kita perlu mengambil vaksin ini, vaksin tambahan ini untuk tahun-tahun yang seterusnya, saya kira perkara itu perlu dilakukan. Kerana itu mungkin sebagai suatu langkah untuk kita hidup bersama dengan COVID-19 ini, kerana kita sedia maklum bahawa vaksin yang ada ini pun dia punya tempoh jangka hayatnya pun ada ya. Jadi di situ saya kira mungkin kita perlu mendapatkan lagi lah pandangan daripada pakar perubatan berkenaan keperluan booster shot. Tapi kalau katakanlah dapatannya memang kena pergi dan kena ada jadual berkala dan sebagainya, maka kita perlu sebagai rakyat Malaysia kita perlu patuh kerana kita mahu ekonomi kita terus dibuka. Jadi itu saya kira take away lah kalau bagaimana kita nak hidup bersama dengan COVID-19 ini. Dan sudah pasti pada ketika ini kalau kita melihat bahawa pengerusi Malaysia Airports Holdings Berhad, MAHB, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berada di situ. Saya kira ini adalah antara simbolik juga kalau boleh kita bawakan visualnya pada ketika ini. Visual ini adalah kita saksikan selepas tadi pesawat tiba. Inilah visual antara simbolik lain untuk menunjukkan bahawa penyerahan pesawat mungkin ketibaanlah SQ108 itu di lapangan terbang kita MAHB ini kita tahu adalah yang memiliki KLIA dan sebagainya, menguruskan KLIA. Jadi ini antara majlis-majlis simbolik yang kita laksanakan sebenarnya dengan pembukaan VTL ini. Dr. Afzal Nizam, kalau kita melihat kepada keadaan semasa pada ketika ini, sudah pasti pembukaan sempadan itu amat diperlukan dalam keadaan kita mahu pulih dengan ekonomi kita yang kita sasarkan 3.54% tahun ini. Bagaimana untuk kita saksikan bahawa pembukaan ini akan menjayakan segala sasaran kita untuk tahun penuh KDNK kita sekitar 4% boleh kita capai dengan pembukaan seperti ini? Bagi saya, andaian pembukaan ekonomi sememangnya satu andaian
sangat-sangat penting untuk kita mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan, terutamanya tahun depan lah, yang mana kerajaan mensasarkan sekitar 5.5% sehingga 6.5%. Justru situasi pembukaan ekonomi itu merupakan satu andaian yang merupakan faktor utama yang akan menyokong pertumbuhan ekonomi. Kerana dengan terbukanya ekonomi ini tadi, akan lebih banyak aktiviti ekonomi yang dapat dilaksanakan, dan ini akan memberi manfaat kepada sektor-sektor yang utama, terutama sektor-sektor berkaitan dengan PKMS, perusahaan kecil, perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Jadi saya kira kita pun telah belajar sebelum ini. Kalau bila berlaku PKP dan sebagainya pada suku kedua tahun lalu, pada suku keempat tahun lalu, pada suku yang terbaru, suku ketiga pada tahun ini, jelas ia akan memberi kesan secara direct. Jadi kalau katakanlah pembukaan ekonomi dapat dikekalkan, sudah pasti kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi positif yang lebih baik pada tahun akan datang. Okey, sudah pasti kita bukan saja melihat kepada pembukaan laluan udara, laluan di laluan darat. Ini adalah di Tambak Johor lah, ataupun di bersempadan dengan Johor ini, sudah pasti ini amat dinantikan oleh penduduk negeri Johor. Kerana apa? Kita mempunyai beribu yang bekerja di Singapura ataupun yang menetap di Johor ulang-alik selama ini, namun ini terjejas pendapatan mereka, pekerjaan juga hilang dan sebagainya. Kalau mahu pulang ke Malaysia itu kos sangat tinggi dan sebagainya. Bagaimana untuk pihak VTL ini amat penting untuk dilaksanakan supaya orang-orang seperti ini dapat kita jayakan kehidupan mereka, dapat kita pastikan bahawa lancar kehidupan mereka untuk mereka bekerja, pulang pun tak mahal dan sebagainya. Dr. Afzal Nizam. Ya, benar. Kerana kita negara Singapura dengan Malaysia ni macam adik-beradik lah dari sudut ekonominya kan. Baik dari sudut geografi, baik dari sudut perekonomiannya. Jadi apabila sempadan ini dibuka, walaupun masih lagi ada kekangan ataupun syarat-syarat yang perlu dipenuhi, tapi saya kira itu dapat membuka banyak peluang bagi sektor sosial, sektor perniagaan untuk lebih, orang kata tu, hidup ataupun lebih bermaya lah selepas ini saya kira. Okey. Itu antara bagaimana untuk kita melihat. Terima kasih Dr. Afzal Nizam kerana bersama dengan kami pada jam ini. Kita melihat kepada bagaimanakah kesan ekonomi yang akan dibawa ataupun terhasil daripada VTL ini. Untuk anda yang sedang menyaksikan pada ketika ini, kami membawakan perkembangan terkini